Kita perlu sadar bahawa pendekatan ekologi yang benar sentiasa menjadi pendekatan sosial. Ia perlu mengintegrasikan isu keadilan dalam perdebatan alam sekitar, supaya dapat mendengar kedua-dua tangisan bumi dan yang miskin. Bumi tercedera, sungai-sungainya tercemar, langitnya syarat dengan asap, hutannya ditebang hingga ke akar, dan seperti yang diingatkan oleh Paus Fransiskus, kesan paling serius daripada semua serangan terhadap alam sekitar dialami oleh golongan miskin. Perubahan iklim memberi kesan kepada semua, namun impaknya tidak dikongsi secara sama rata. Ribut merobek rumah-rumah yang rapuh dan kemarau mengeringkan tanaman. Matahari kini membakar seperti relau ke atas mereka yang bekerja keras di ladang dan membina bandar hanya untuk mendapatkan upah harian. Tanah menjadi tandus, air beracun. Mereka minum, memasak, dan mencuci dengan air yang tercemar, dan ia membawa wabak penyakit, kerana kos air bersih adalah harga yang tidak mampu mereka bayar. Nelayan melemparkan jala mereka hanya untuk menarik minyak dan plastik. Kanak-kanak mengais di kalangan timbunan sampah. Paru-paru mereka dipenuhi dengan asap kilang dan lebuh raya. Tanah yang tercemar dan cuaca yang tidak menentu mengurangkan hasil tanaman dan menaikkan harga, menyebabkan petani miskin tidak dapat memberi makan kepada keluarga mereka. Dunia mempunyai cukup makanan, namun ia milik mereka yang mempunyai wang. Apabila segala-galanya hilang, rumah, tanah, dan sumber makanan, mereka dihalau, keluarga mereka berpecah belah, sejarah mereka dilupakan. Mereka mencari tempat untuk beristirahat, tempat perlindungan terakhir, tetapi hanya menemui dunia yang menafikan kewujudan mereka sendiri. Ini adalah ratapan senyap mereka yang menyumbang paling sedikit kepada masalah perubahan iklim, tetapi menghadapi akibat yang paling teruk. Ini bukan sahaja krisis ekologi, itu adalah penderitaan nyawa. Mengapakah kesengsaraan ini menimpa mereka? Kita telah membina bandar-bandar, mengisi pasar-pasar dengan barangan, menikmati kekayaan bumi, namun semuanya hanya sandaran. Kerana kita abaikan satu kebenaran suci, bahawa kekayaan bumi adalah anugerah untuk semua. Sebaliknya, ia telah menjadi hadiah yang dirampas oleh segelintir. Dunia kita adalah dunia guna dan buang, seperti yang diratapi oleh Paus Fransiskus. Kita mengambil lebih daripada bumi yang mampu diberikan dan meninggalkan sisa. Kita membakar bahan api untuk perjalanan yang tidak berkesudahan, menimbun meja kita dengan makanan yang akan membusuk dalam tong sampah, dan membazir air seolah-olah ia tidak akan pernah kering. Kita merampas tanah untuk menanam produk bagi penggunaan kita yang tidak berkesudahan. Keselesaan kita dibina atas kesusahan mereka, dan kelimpahan kita adalah apa yang mendorong keputusasaan mereka. Rintihan mereka adalah gema penggunaan kita yang melulu. Apa yang diperlukan ialah penukaran etika, perubahan hati, perubahan yang menghargai manusia dan planet. Tanpa perubahan sedemikian,
luka bumi dan tangisan si miskin hanya akan semakin kuat. Kita mesti bermula dengan mengurangkan pembelian. Kekawalan diri bukanlah kerugian, tetapi kebebasan. Kita mesti membaiki, berkongsi, dan menghargai apa yang kita buang dengan terlalu mudah. Paus memberi amaran terhadap budaya buang, dunia yang menganggap bumi sebagai gudang yang tidak terbatas dan orang miskin sebagai tidak kelihatan. Kita mesti berdiri di sisi orang miskin, bukan di atas mereka, karena seperti yang diajar dalam Laudato Si, cinta terhadap ciptaan Tuhan tidak dapat dipisahkan daripada cinta terhadap orang miskin. Perjuangan mereka untuk air, tanah, dan tempat tinggal mesti menjadi perjuangan kita juga. Kita mesti menuntut agar yang berkuasa mengubah cara mereka. Kita mesti mengundi untuk memastikan kerajaan mengutamakan keadilan dan bukan keuntungan. Kita mesti memastikan industri menanggung kos sebenar pencemaran mereka supaya kekayaan memberi kehidupan, bukan kemusnahan. Dan kita harus mengubah kepercayaan dan nilai kita sendiri, berubah dari ketamakan kepada keprihatinan, dan dari kemudahan kepada penjagaan. Keadilan iklim bukanlah sedekah, ia adalah keadilan, dan beban itu tidak boleh jatuh ke atas bahu yang paling tidak mampu menanggungnya. Jalan kehadapan mesti berakar umbi dalam perpaduan, dalam kawalan diri, dalam tanggung jawab baharu terhadap satu sama yang lain, dan terhadap bumi yang kita kongsi. Tangisan bumi dan tangisan orang miskin adalah sama. Mengabaikan mereka adalah memilih kemusnahan. Mendengar adalah memilih kehidupan. Masanya singkat. Pilihannya adalah di tangan Anda. Sesiapa menindas orang miskin, mencela penciptanya. Tetapi sesiapa yang mengasihi orang yang melarat, memuliakan dia.